Bila kita nak solat, kita kena letak di hadapan kita penghadang. Itu dia panggil sutrah. Tak penghadang. Ataupun kalau kita contohnya kita pergi masjid, kita nak solat sunat kan, kita pergi duduk belakang tiang, ada rak rehal Al-Quran contohnya, atau kita bawa beg, kita letak beg kita depan supaya orang lalu lalang dia tak lalu di hadapan kita. Nah, sebab Nabi kita larang melintasi depan orang solat, lintasi depan orang solat. Kita solat sini, orang lalu depan kita, maka kita kena sekat. Kalau dia nak lalu juga, kita tolak dia. Sebab Nabi kata, fa'innahu syaitan, dia dikuasai oleh syaitan orang tu. Nah, jadi kita kena amalkanlah sunnah letak sutrah. Sutrah letak apa sajalah. Ada setengah orang ni dia letak beg dia letak seluar yang dia pakai busuk-busuk tu, seluar letak depan. Itu masalah juga tu. Baiklah para jemaah sekalian, sutrah ni kita kena bagi kepahaman kepada masyarakat. Ni ada setengah orang dia solat depan. Lepas solat, dia nak solat sunat, dia pergi ke belakang, duduk dekat pintu solat. Jadi orang lalu lalang depan dia. Itu perbuatan tak baik. Nabi kata kalau seorang tu tunggu 40, ada kata 40 hari, ada kata 40 tahun, lebih baik daripada dia melintasi depan orang solat. Jadi supaya orang tak berdosa dengan sebab kita pacak, kita letak, kita solat di belakang sutrah. Sutrah tu nama dia penghadang. Apa makna sutrah? Iaitulah hadangan yang disunatkan diletak ketika orang mengerjakan solat, sama ada solat itu fardu ataupun sunat, sama ada solat itu ketika hadir atau musafir, sama ada solat itu berdiri ataupun duduk. Maksudnya hadangan sebagai sempadan. Jadi ada beberapa hadis yang menyebut tentang sutrah, iaitu diletakkan akan tiang ataupun tombak atau tongkat, dan ada hadis yang menyebut diletakkan pelana unta di hadapan, dan ada yang diperebahkan binatang iaitu seperti unta dan keldai menjadi sutrah, dan ada juga dengan garisan. Nabi kata tak ada benda nak letak, gariskan macam kita sembahyang petak, buat garis gitu. Di dalam kitab-kitab fiqh, jarak antara tumit orang yang sembahyang dengan sutrah itu lebih kurang 3 hasta. Hasta mu'tadil, hasta orang biasa. Dengan hasta orang cacat, hasta panjang, tidak masuk tu. $2 million main. Orang biasa ni. Lebih kurang 3 hasta, lebih kurang sejadah yang besar. Sejadah kita tengok ada 2. Satu sejadah cek, sejadah kapung tu. Satu lagi sejadah besar, pada beli Mekah tu. Sejadah besar tu. Itu 3 hasta. Okey. Jadi kalau kita jadikan semayang kita ni ada sejadah, kita semayang dalam rumah, ruang tamu, kita pun letak sejadah gini, kita semayanglah atas sejadah, maka sejadah ni dipanggilkan sutrah kita, hadangan ataupun sempadan orang yang solat. Jadi letak sejadah gini, ialah sunat. Perbuatan ini dapat pahala. Semayang suku pahala, tak ada kaitan lah tu. Letak sejadah tu sebagai sutrah, sunat. Dah dituntut ke tak? Sangat dituntut. Kenapa? Kerana dia disuruh oleh Nabi. Masuk sunnah. Kemudian tak ada sejadah, kita semayang di sini, letak sesuatu macam beg. Beg. Dulu orang letak pelana unta. Tak ada tiang, ada lembing, cacok gitu. Ada panggil sutrah, faham lah. Dan kalau yang maknanya semayang di dinding juga dikira sutrah. Jadi semayang depan ni dinding, tak payah buat apa-apa dah lah. Dikira sutrah. Okey, atau tiang atau garisan-garisan dalam kapet masjid surau ni ada garis dah. Juga diiktiraf sebagai sutrah, sebagai sempadan. Nampak? Jadi apa tujuannya? Tujuannya apabila kita semayang di atas sejadah, atau ada sempadan, ada tiang depan, ada dinding, atau garisan, atau lembing, maka haram melintah di atas ni. Antara orang yang semayang dengan ujung sutra, haram lintah. Bila haram? Sebelum salam yang pertama. Bila tidak haram? Selepas salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, dah haram dah lintah. Nampak? Cuma kata ulama fiqh, sunat tunggu dia salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita lintah.
Nah, Nabi kata kalaulah orang yang melintas depan orang sembahyang tu tahu dosanya, dia sanggup tunggu 40 tahun. Kalau itu kawasan sutra, kita tak boleh. Yalah, kalau itu sama ada dia ada sejadah atau dia tidak ada sejadah. Walaupun sebagai orang kata sejadah tu jadi sutra. Kalau kita letak sejadah tu bagaikan kita letak sutra untuk diri yang solat tu. Tapi kita tetap tak boleh lintas kawasan yang, kalau orang letak sutra depan dia, kita tak boleh lintas dalam kawasan sutra tu. Tanda sutra ni tanda. Biasanya bila Nabi ajar, bila kita nak solat, kita pacak sesuatu supaya tanda kawasan solat kita, supaya jangan sampai orang lintas dalam kawasan berkenaan. Kita tak boleh lintas kawasan orang sedang solat. Ada beberapa keadaan mazhab Malik sebut. Yang pertama, kalau sekiranya orang tu solat di tempat biasa, banyak lagi tempat kita lalu, kita lintas depan dia, kita telah melakukan dosa yang besar. Sengaja tak hormat orang sedang mengabdikan diri pada Allah. Kita berdosa, dia tak berdosa. Dan dia boleh halang kita. Kalau kita nak juga, dia boleh tolak kita. Kalau dia sengaja duk buat main-main, kita boleh tolak dia sampai rebah. Nabi kata fa innahu syaitan, dia setan. Dia setan, sultan, syaitan. Dia syaitan. Dia syaitan. Nabi kita boleh tolak dia. Fa innahu syaitan. Kedua, jika dia pergi solat di tempat yang memang orang lalu saja, perangai angin dia, dia kata aku nak pergi solat dekat pintu, padahal dia tak boleh keluar. Dan orang terdesak, orang terdesak, orang boleh keluar, pintu satu lagi dah, tapi pintu tu pun orang nak keluar. Kalau kita lintas juga pintu tu, sedangkan kita boleh keluar pintu belakang, kita berdosa dan dia pun berdosa. Saya cari pasal. Tapi kalau dia pergi solat dekat pintu yang mana tak ada apa, pintu tu je orang nak keluar, dia berdosa. Orang yang lintas tak berdosa. Pasal orang lintas ada hajat besar, terpaksa keluar segera, dia buat perangai macam tu. Dia mayang lama pula, dia terbiak, dia lambat pergi kerja hari ni. Umpamanya. Tetapi sutratul imam, satu lagi sutratul imam, sutratul makmum. Sutra imam, sutra makmum. Maksudnya, kalau imam kita semayang berjemaah, main jemaah ni, ramai, tiba-tiba kita batal, apa patut kita buat? Kita keluar, pergi ambil uduk, boleh main balik tempat kita. Boleh tak lalu di tengah-tengah makmum tu? Boleh. Yang tak boleh lintas di depan imam. Sebab itu ada hadis Ibnu Abbas naik atan. Atan ni apa? Kaldai. Ketika di Mina, dia lintas dalam saf orang duk solat. Tak ada seorang pun yang engkar padanya. Sebab boleh lintas di tengah jemaah, tapi tak boleh lintas depan imam. Dalam kes berjemaah, hanya imam saja kita lintas. Kalau tidak, orang terbatal, orang apa, orang tak boleh keluar lah. Cuma kalau kita keluar, duk buat kalut, pijak cermin mata orang, kena ganti. Dari segi syarak, kena ganti. Dia kata, keluar pun boleh, pijak pun okey bah. Dah. Kena ganti. Pijak cermin mata orang ganti. Lah cermin mata sampai 1,000, 2,000 bayar. Masalah sita yang panggil sitrah ni, sitrah ketika semaya. Sita ni hukum dia sunat. Martabat yang paling tinggi dalam bab sita adalah dinding. Ni martabat pertama. Cara nak semaya hok paling afdal kita cari dinding, dekat dengan dinding tu paling afdal. Kedua cari tiar. Tiar. Tak ada tiar, cari benda hok 2/3 hasta. Ni 2/3 hasta siapa sekat ni? 2/3 hasta. Tak ada 2/3 hasta, cari sejadah. Tak ada sejadah, cari garis-garis. Ambil garis tak apa dah. Garis. Kalau jangan kurang atas surah. Nak pakai bawa marker kurang atas surah jangan. Jadi garis ni ni ganti garis, ni garis. Ni kawasan kita tu. Misalnya kita tak ada gapo dia, tiar pun tak ada gapo dia. Ni boleh pakai ni. Garis ni boleh pakai. Maka apabila kita semaya mengadap garis tu, orang lain tak boleh lalu. Di antara kita dengan garis tu dah. Di antara kita dengan garis ni hukum dia haram lalu. Atas pada garis tu nak lalu hukum gapo dia? Boleh. Antara kita dengan garis tu apabila kita semaya depan garis ni, garis kau.
Inilah hasah ni lah. Maknanya kita tanda okey. Maka jangan lalu antara orang semaya dengan garisai dia, jangan lalu. Kalau orang dah lalu, sunat kita buat gini. Ada buat gini jabat salah lah gapo dia tu mengaku. Nampak kita nak tahan gini jumpa kita jabat salah. Ngina tahan lagu ni boleh lah. Nampak jadi sunat kita tahan. Tapi kalau kita semaya tengah-tengah halal. Ni masalah juga. Semaya tengah gini. Semaya muka pintu. Orang nak tunggu, nak tubik. Dah kau tidak semaya sunat. Maka kalau semaya muka pintu ataupun tempat jalan orang, sembahyang itu tidak dihormati hukum dia, boleh kita lalu depan dia. Boleh lalu. Tak ada masalah gapo dia. Pasal lagi terik. Ambo tak lalu. Bekas piti. Ambo gelosok sini. Sopo tulo ya haram hukum dia. Haram ni misalnya sejadah kita ni sejadah kita ni. Bukan orang lalu. Ni orang behai bucu, tahu behai bucu. Ya lalu kok bucu gini ya. Bukan kata lalu betul gini, lalu bucu ni. Kita buat sejadah kita ke petok ni. Ya lalu bucu gini ya. Bukan kata lalu tengah gini, dah lalu bucu pun dosa dah. Bukan kata lalu tengah, lalu bucu pun tak boleh dah. Ke kawasan kita tu, apabila kita buat kawasan maka orang tak boleh ganggu. Sunat kita itu haram orang lalu. Tapi kalau kita semaya kat maka orang boleh lalu. Kita semaya misalnya tak ada garis, tak ada gapo pakai semaya tengah-tengah lagu ni. Ada ke ada setengah tu jadi minat semaya tengah-tengah, pelik sungguh. Jadi orang pak berjojuk tak email, jadi jeng lagu mana tak tahu dah lah gitu, jadi semaya dak bocor tu, jadi terik orang tak berani nak lalu. Berat jadi kau masalah. Jadi boleh lalu kalau semaya tak ada garis, tak ada gapo. Kita disunatkan untuk letak sesuatu di depan kita sekadar jarak dia 3 hasta. 3 hasta. Yang mana jarak itu nak bagi tahu pada orang ramai, itu adalah ruang untuk kita salat antara kita dengan tempat letak sujud. Tempat letak kepala waktu sujud. Itu dinamakan sutrah. Ini juga sunnah yang ditinggalkan. Kita nak salat sunat, lepas daripada salat fardu, kita bangkit nak salat ba'diyah kan? Pernah tengok orang pergi cari tiang? Dia salat belakang tiang. Itu sebenarnya sutrah. Nak jadikan tiang tu sutrah. So, bila kita salat menghadap tiang, ada orang datang nak lalu antara kita dengan tiang, kita boleh tahan. Kita boleh halang. Dia berkerah juga, nak lalu juga, kita boleh tolak dia. Sebab Nabi sebut dalam hadis, kalau dia nak lalu juga, kita dah tahan, kita boleh tolak dia. Fa innahu syaitan, kerana dia adalah syaitan. Sebab dosa besar lalu depan orang salat ni. Abu Hurairah kata kalau manusia tahu, Abu Hurairah riwayat hadis, dia kata kalau manusia tahu besarnya dosa lalu depan orang salat, dia takkan berani walaupun dia terpaksa tunggu 40 tahun. Sampai orang tu habis solat. Katalah solat lama sangat 40 tahun baru habis, sanggup tunggu kerana dosanya sangat besar. Tapi kita kadang-kadang kita tak peduli kan. Lalu je depan orang solat, tak. Letak sutra, orang lalu. Tahan. Tapi kadang orang tak faham, tahan. Dia ingat kita nak salam dengan dia. Dia pun salam. Yang tu teruk lah kan. Okey? Cuma ulama' berbeza pendapat. Ulama' beza pendapat. Sutrah ni untuk makmum perlu ke tak? Kita salat belakang imam, perlu letak sutrah? Tak perlu. Sutratul imam, sutratul musalli. Sutrah bagi imam adalah sutrah orang yang duduk belakang dia. Sutratul makmum, sutrah bagi orang yang belakang. So kalau imam dia salat, dia letaklah satu depan dia. Sesuatu. So kalau nak lalu depan orang yang makmum tak apa. Kerana sutrah imam je yang tak boleh lalu. Kerana ada hadis riwayat Ibnu Abbas pernah lalu depan makmum. Dia naik atas himar, dia lalu depan makmum dan Nabi tak tegur. Menunjukkan solat depan makmum ni tak berlalu depan makmum tak apa, yang tak boleh lalu depan imam dan orang yang solat seorang-seorang. Tapi kalau orang masbuk macam mana? Orang masbuk, katalah dia solat belakang imam, tak ada sutrah sebab sutrah dia adalah sutrah imam. Tak boleh lalu depan imam dia lah, dia tak apa. Tiba-tiba dia masbuk, imam dah bagi salam, dia bangkit. Bila dia bangkit, sutrah dia seperti makmum sebelum ni ke ataupun sutrah dia kembali? Ulama' beza pendapat. Ada yang kata tak ada sutrah. Maksudnya orang boleh lalu depan dia. Tapi pendapat yang tepat sutrah dia kembali. Maksudnya dia dah jadi munfarid, dia dah jadi salat seorang-seorang. So sutrah dia kembali, kita jangan lalu depan dia. Kita lalu lah kawasan lain.
Jangan lalu depan dia, kerana dia dah jadi orang yang solat bersendirian. Wallahu a'lam. Terbatal solat kita kalau mereka lalu lalang di depan kita, kan? Ini kena ambil perhatian, ya. Kerana apa? Dalam solat kita diwajibkan untuk meletakkan sutrah. Apa tu sutrah? Penghadang. Penghadang iaitu sebagai tanda bahawa ini kawasan larangan. Dan sutrah ini kat mana kita letak? Di depan kita. Tak semestinya betul-betul tengah-tengah. Tak. Yang penting depan kita, ya. Dan kita perlu jaraknya jangan jauh, ya. Kena dekat. Lebih kurang ni apa? 3 hasta. Kena 3 hasta daripada kaki kita sehingga ke sutrah tu, penghadang tu, ya. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha." Sekiranya seorang kamu salat menghadap sutrah, maka hendaklah dia mendekatinya. Maknanya jangan jauh sangat. Kalau jauh dinding kat belakang tu, itu bukan sutrah tu, ya, itu dinding. Maknanya dia kena dekat. Jaraknya adalah 3 hasta tadi. Dan kita kata sutrah ni wajib, seperti mana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusalli illa ila sutrah." Jangan kau salat kecuali dengan menghadap sutrah. Ya. Lalu Rasulullah kata, "Fa in marra ahadun falyadfa'hu." Sekiranya ada orang yang nak lalu antara kita dengan sutrah tu, hendaklah kita menghalangnya. Kita kena pasang ni apa? Palang tol ni. Palang penghadang. Kita kena halang dia. Fa in aba falyuqatilhu. Kalau dia degil juga, kita kena perangi dia. Kita halang dia betul-betul. Kita tolak dia. Fa inna ma'ahu qarin. Kerana sesungguhnya bersama dengan dia qarin dia, teman dia, iaitu syaitan, yang menyuruh supaya dia lalu juga, dengan tujuan untuk mengganggu solat kita. Jadi yang pertama kita kata kita kena solat menghadap sutrah. Dengan erti kata kalau tak ada sutrah, orang lalu di depan kita, dikhawatiri solat kita akan terbatal. Tapi kalau kita solat dengan ada sutrah, kalau orang lalu di belakang sutrah, maknanya bukan antara kita dengan sutrah tu, di belakang sutrah tu, tidak ada masalah. Kalau orang lalu di antara kita dengan sutrah tu, yang pertama kita kena halang. Tapi kalau dia ceroboh juga, apa yang pasti solat kita tetap dipelihara dan orang itu yang berdosa. Tapi dengan syarat kita kena telah berusaha menghalangnya. Ya. Jadi nak kata kawasan sutrah tu kita kena jaga. Dalam hukum fiqh, dalam hadis, namanya sutrah. Nama dia apa? Sutrah. Sutrah ni pada sebahagian mazhab mengatakan wajib, hanya mazhab Syafi'i kata sunat muakkad. Hadis sahih yang sama. Keempat-empat mazhab baca hadis sahih yang sama. Di antara hadis-hadisnya sebut Nabi takkan solat melainkan Nabi pacak. Ada kalanya kami tengok Nabi pacak busur panah depan dia. Ada kalanya Nabi pacakkan tombak dia, kadang-kadang pedang dia. Nabi pacakkan sesuatu depan dia. Itu namanya sutrah. Jadi berdasarkan hadis-hadis tu, sebahagian ulama kata wajib sutrah, sebahagian kata sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Maknanya kalau kita mazhab kita Syafi'i, tak ada sutrah depan tu, selama-lamanya tu imam masjid ni semayang dalam keadaan makruh. Sebab tu setengah masjid dia letak stand Al-Quran tu. Stand Al-Quran tu kan letak depan. Jangan alih, biar kat situ. Sutrah bagi makmum pula apa dia? Imam. Makmum tak biar. Jenuh tu kan. Dengar elok-elok. Imam dituntut ada sutrah. Letak. Orang tua-tua kita dulu kan semayang dia letak bantai depan. Betul tak? Perasan kan? Orang tua-tua kita dulu, mereka nak semayang, mereka letak bantai depan kan? Allah, ya ayah ibu sekalian, rupa-rupanya baru perasan, orang tua-tua kita dulu, ilmu mereka mengaji tak tinggi, mereka tak pergi sekolah tinggi macam kita. Mengaji tak sampai mesti.
Tapi dalam masa rupa-rupanya mereka tu tak bodoh macam kita. Faham tak ni? Orang dulu-dulu, orang tua-tua kita dulu, yang hari ni ustaz-ustaz moden duk condemn orang tua-tua dulu mereka mengaji sekolah tak tinggi. Faham tak? Tapi mereka tak bodoh macam kita hari ni. Faham tak ni? Woi, ikhlaslah, faham tak? Jangan duk condemn sangat orang tua-tua dulu. Letak bantai depan nak semayang kan? Itu sutra. Sebab tu tengok alim ulama bila dia masuk masjid, dia akan cari tiang. Betul? Tok-tok guru tuan-tuan, mereka masuk masjid, mereka akan cari tiang. Ataupun dia cari dinding depan. Nak jadikan sutra kalau nak semayang sunat. Kalau kata dinding depan penuh orang, tiang semua penuh, dia buat apa? Dia akan pergi semayang belakang orang yang tengah duduk berzikir. Orang yang duduk berwirid tu jadi sutrah bagi dia. Sebab tu kita kalau tengah duduk, tiba-tiba ada orang main semayang belakang kita, jangan beralih. Tapi bila sebab kita jahil, dia ni tak ada tempat lain, belakang pungkuang aku nak semayang juga kan, kita naik angin. Padahal kita jahil. Faham tak ni? Jangan lari lepas ni, nanti dia kejar. Orang nak jadikan kita sutrah, duduk dia diam kat situ. Ni ilmu penting.